A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk makluman hadirin yang dirahmati sekalian, majlis akan bermula sebentar saja lagi. Para hadirin dimohon untuk mengisi kehadiran melalui pautan link yang akan dikongsikan pada ruangan chat pada akhir sesi nanti. Para hadirin juga adalah dipohon untuk memberikan perhatian dan sebarang pertanyaan boleh diajukan dalam ruangan mesej atau secara lisan pada akhir sesi nanti. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi penghulu segala hari yang mulia ini, marilah kita mulakan tazkirah ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Okey, baik. Yang berbahagia Prof. Dato' IR Dr. Wan Hamidun bin Wan Badaruzaman selaku Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, yang dihormati Al-Fadil Ustaz IR Teknologis Haji Muhammad Husaini bin Haji Muhammad Naim selaku penceramah kita pada pagi ini. Barisan timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan, ketua pentadbiran FKAB, pegawai pengurusan dan profesional, kaki tangan akademik dan seterusnya kaki tangan pelaksana yang dikasihi sekalian. Selamat datang kepada semua warga FKAB dan majlis mengalu-alukan kesudian Al-Fadil Ustaz Insinyur Teknologis Haji Muhammad Husaini bin Haji Muhammad Naim untuk menyampaikan tazkirah pada pagi ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi, justeru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis tazkirah FKAB siri ke-44 secara atas talian pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Walaupun kita tidak dapat bersua secara fizikal, tetapi alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir bersama melalui program perkongsian ilmu ini. Majlis turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua para hadirin yang dapat menyertai dan memeriahkan lagi majlis kita pada pagi Jumaat yang mulia ini. Hadirin yang dihormati sekalian, penganjuran sesi tazkirah FKAB pada setiap pagi Jumaat sudah sinonim dengan pendekatan proses menimba ilmu dan peningkatan kualiti diri kaki tangan adalah cetusan idea dari Datuk Dekan kita sebagai ruang dan peluang untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ambillah pengajaran yang penuh bermakna buat diri kita semua sebagai santapan rohani dan tambahan ilmu pengetahuan. Untuk pengetahuan semua, penganjur tazkirah kita pada kali ini ialah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan JKMP. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan tuan penyampai tazkirah pada pagi ini, majlis ingin mempersilakan Prof. Dato' IR Dr. Wan Hamidun bin Wan Badaruzaman, Dekan FKAB yang kita kasihi, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita dapat kita kata bangun pagi tadi dalam keadaan kita masih lagi boleh meneruskan kehidupan kita dalam dunia ni, dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang pekerja dan sebagai hamba Allah di muka bumi ini, dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tanggungjawab kita sangat besar Kita ni bukan saja mempunyai tanggungjawab terhadap diri kita sendiri dan keluarga sendiri, tapi terhadap seluruh umat. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz ni, special ni Ustaz, dia ada buat juga pengajian Islam, dan di samping tu
Tuan Haji ataupun Cik Hanafi bin Abdullah Ustaz Muhammad Haji Khushaini Haji Muhammad Naim, jurutera kanan mechanical Petronas. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz dan senior dan teknologis Muhammad Khushaini kerana sudi menerima jemputan kami dan memberikan ceramah tazkirah bertajuk budaya kerja pengurusan diri dan kehidupan. Dan terima kasih juga kepada semua para peserta yang sudi setiap minggu bersama-sama kita dalam sesi tazkirah Ramadan. Ini dah tahun 1443 Hijrah. Ramadan kali ini 1 tahun ya telah berlalu semenjak Ramadan yang lepas. Tak terasa kita pejam celik dah tiba kepada Ramadan, dan kita juga dapat berita gembira pada pagi tadi ataupun semalam pun dah mula kita dapat merapatkan saf di sembahyang surau masjid kita. Ramadan telah kembali mengunjungi kita. Semoga kita dapat lalui Ramadan tahun ini dengan keadaan yang terbaik, lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Kita ucapkan marhaban ya. Kita doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mohon sampailah mudah-mudahan kita kepada bulan Ramadan yang kita akan sambut insya-Allah pada hari Ahad kan. Hari Sabtu kalau ini kita dah mula sembahyang tarawih. Jadi waktu begitu cepat berlalu, tak terasa 1 tahun telah berlalu. Kita ni tak luput dari salah dan silap. Jadi marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk tahun ini kita tingkatkan, maksimiskan kita punya amal ibadat kita, dakwah kita insya-Allah di bulan ini supaya kita dapat akhirnya mencapai sifat takwa. Dan saya nak buat sedikit pengumuman, insya-Allah pada bulan Ramadan ini kita akan mengadakan sesi, ada poster nanti, sesi tazkirah, majlis taklim fadilat amal sepanjang bulan, sepanjang setiap hari daripada Isnin hingga Khamis. Jumaat kita masih ada tazkirah. Yang ni 12.30 sampai 1. Saya akan mengendalikannya dan juga insya-Allah kalau teman-teman dekan dan sahabat-sahabat lain boleh juga mengambil bahagian dalam mengendalikan sesi harian ni. Kita baca hadis lah dan mungkin kupasan sedikit. Setiap hari kita dapat santapan rohani semasa tak ada lagi makan tengah hari kan. So terima kasih semua kerana sudi hadir dalam majlis ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kita keberkatan dalam kehidupan ni, dipanjangkan usia kita dalam kebaikan. Sekian, jazakumullah khair kepada Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dato' IR Dr. Wan Hamidun bin Wan Badruzzaman di atas kata-kata Alwan sebentar tadi. Tanpa membuang masa, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu latar belakang penceramah kita, Al-Fadil Ustaz, Insinyur Teknologis Haji Muhammad Husaini bin Haji Muhammad Naim, seorang insan hebat yang merupakan juruteknik kanan mechanical Petronas. Beliau adalah graduan University of Melbourne, Australia pada tahun 2005 dalam bidang kejuruteraan mekanikal di bawah tajaan Petronas. Beliau kini bekerja di Petronas Penabisan Melaka dan mempunyai pengalaman lebih 15 tahun dalam industri minyak dan gas negara. Beliau berkahwin dengan Ustazah Dr. Hajah Hidayah Haji Ahmad Azam pada tahun 2004 dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Beliau aktif dalam kepimpinan NGO dakwah serta sering memberi latihan kepimpinan kepada aktivis dan pelajar di dalam dan luar negara. Beliau adalah graduan Syariah Universiti Melaya pada tahun 2014, pemegang tauliah Jabatan Mufti Negeri Melaka dan sering menulis dan memberikan pandangan di media perdana. Al-Fadil Ustaz adalah seorang jurutera profesional berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia LJM, Ahli Korporat Institusi Jurutera Malaysia IJM, jurutera STEAM Dandang dan Pembakaran Dalaman, diiktiraf oleh JKKP Malaysia serta pemeriksa bertauliah API 653, API 570, API 510 dan API 571 dengan institusi
Petroleum United States. Beliau juga adalah panel ETAC yang dilantik oleh LJM, panel penasihat industri, pensyarah pelawat serta pemeriksa luar di UTM, UTP dan UNIMAP. Beliau sedang melanjutkan pelajaran dalam PhD industri dalam bidang kejuruteraan mekanikal nuklear di bawah tajaan Petronas di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Budaya Kerja, Pengurusan Diri dan Kehidupan. Okey, sebelum tu, apa khabar Ustaz? Baru nak tanya khabar pula. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nafi. Okey, kita santai-santai je Ustaz sebab Ya, kalau boleh. kalau kita terlalu formal takut macam kaku pula kan. Boleh. Okey, Kita ni. macam mana persiapan untuk menyambut Ramadan Ustaz? Lagi sehari ni. Alhamdulillah. Biasanya kami di rumah memang ada sediakan satu mihrab untuk Ramadan. Kita memang buat kita ada buat poster-poster tampal di dinding rumah itu kalau di rumah saya lah. Oh, baik tu Ustaz. Itulah, kalau kita imbau ke Bali macam kita sebelum ni PKP 2 tahun kita tak solat tarawih di surau kan. Kita jadi imam, kita baca zikir tarawih. Jadi saya rasa tu adalah satu momen yang sangat manis lah untuk kita Ustaz Ya. Okey, tanpa membuang masa. Kita persilakan Ustaz lah untuk memulakan tazkirah. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih pada Cik Nafi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengacara Majlis kita Encik Hanafi Abdullah, terima kasih banyak anda menjemput. Yang berusaha Prof Dr. IR Datuk IR Wan Hamidun Wan Badruzzaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Tuan-tuan dan puan-puan, profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasihlah pada Cik Hanafi. Pertama sekali, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran pada Allah SWT kerana pada pagi Jumaat yang luar biasa ni seperti yang disebutkan oleh Datuk tadi, Allahumma balighna Ramadan, kita berdoa supaya kita diberkati di bulan Syakban dan kita sampai kepada bulan Ramadan jadi insya-Allah pada pagi ini saya suka sangatlah dijemput untuk memberikan sedikit tazkirah. Saya dipahamkan ini adalah sesi yang ke-44 Encik Hanafi Betul, dah banyak kali ni tazkirah ni Dan pada sesi yang lepas saya rasa kawan saya juga Ustaz Syed Isra' daripada IRIS, beliau memberikan tentang Order Baru Dunia. Satu tajuk yang menarik dan pada insya-Allah pada pagi Jumaat yang diberkati ni kita akan cuba mengupaslah tentang satu tajuk yang sebenarnya kita boleh kaitkan dengan Ramadan juga iaitulah berkenaan dengan budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan. Okey. Jadi ini adalah tajuk yang besar dan Prof Datuk pun tadi ada sebut tentang bagaimana kita nak mengubah mindset. Saya sebenarnya sukalah pasal mindset ni sebab ini memang merupakan cabaran utamalah bila kita bercakap tentang perubahan, kita nak lebih maju, kita nak lebih hebat dan sebagainya kan. Jadi memandangkan Encik Hanafi kita bertanjaklah pada pagi ni. Okey, saya pun nak bagilah satu pantun kan. Sebab saya dari Melaka ni. Jadi kalau di Melaka ni kalau tak mula dengan pantun dia tak salah Encik Hanafi Silakan Ustaz. Saya pula tak prepare. Boleh. Okey.
tanah Melaka, tanah pusaka, tempat lahir Panglima Negara. Warga UKM, hebat-hebat belaka. Bangunlah kita majukan negara. Okey, kalau tengok di belakang saya ni berlatar belakangkan KLCC. Okey. Okey, ini adalah satu mercu tanda lah Petronas kan. Antara satu kebanggaan kepada negara kita, dan kita sebenarnya sama ada kita di universiti ataupun kita di industri, kita sebenarnya memang nak sangat supaya negara kita ni maju, ya. Walaupun wawasan 2020 sudah pun berakhir, okey, dan tahun 2020 kita semua seperti Encik Hanafi tadi sebut, kita semua duduk di rumah, bekerja di rumah, ya, sampai tak boleh keluar rumah, disebabkan oleh COVID ni. Okey, tapi kita sangat bersyukurlah sebab kita masih diberikan modal kehidupan, dan kita masih lagi diberikan nafas untuk kita melihat ke masa depan kan. Okey, jadi sekarang ni di peringkat negara, saya pasti semua faham bahawa kita masih lagi meletakkan sasaran untuk kita menjadi negara maju lah pada tahun 2030, Cik Hanafi. Jadi insyaAllah sama-sama tajuk pada pagi yang diberkati ini, budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan ni, insyaAllah saya akan cuba berkongsi lah. Ya, ini adalah sudut pandang, ya. Mungkin di sana ada lagi, saya pastilah lebih ramai yang berpengalaman dalam ni, tapi insyaAllah kita kongsi apa yang ada supaya apa yang ada itulah sama-sama kita syukuri dan kita jadikan diri kita lebih baik. Okey, insyaAllah pada pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Prof dan juga Doktor, saya ingin berkongsi satu formula, satu formula dia mudah je, ya. Formula dia 5K. Okey. Okay. Apa dia 5K ni? Okey. Nanti kita tengok 5K ni berkenaan dengan kepimpinan, okey. Sebab bila kita cakap tentang budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan ni, kita bercakap tentang kepimpinan, okey. Kemudian kita bercakap tentang keluarga, okey. Kan tadi disebutkan Prof Dekan tadi menyebutkan tentang kita adalah suami, kita adalah ayah, kita bercakap tentang keluarga. Kemudian yang ketiga, kita bercakap tentang kesihatan, ya. Saya akan cuba kupas juga dari sudut kesihatan, ya. Ini adalah satu benda yang penting sebab Malaysia antara negara yang walaupun kita nak maju ni, tapi ada sedikitlah dari segi ranking kita tu, kita kurang sihat, kan, terutamanya dari segi obesiti dan sebagainya, ya. Kemudian kita akan bercakap tentang kewangan, okey, dan kita akan bercakap tentang keluarga, kesihatan dan juga kewangan, ya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok daripada sesi sebelum ni lagi, ya, saya cuba nak sambung daripada order baru dunia, kan, bagaimana dunia ini, ya, sedang dicatur oleh mereka yang disebutkan sebagai elit global, ya. Kita tahu gerakan-gerakan yang memusuhi Islam, okey, di peringkat dunia, mereka ini mengatur pelbagai agenda, ya. Termasuklah yang disebutkan oleh Prof tadi, SDG, ya. SDG ni bagaimana mereka create satu konsep yang kita terpaksa ikut, ya. United Nations kita ikut, ya. Dan di peringkat sana ada juga apa yang disebut demokrasi, tetapi akhirnya demokrasi ini apabila sampai ke peringkatnya, contohnya macam di Mesir, ya, akhirnya dijatuhkan oleh tentera, ya. Jadi mereka mencipta demokrasi, tetapi mereka sebenarnya menjatuhkan juga demokrasi, ya. Morsi ditangkap dan sebagainya. Kalau kita tengok realiti umat Islam pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita merasa cukup sedih, ya. Tengok apa yang berlaku di yang terdekat dengan kita, ya, Selatan Tai, Fatani, ya. Di China, ya, bagaimana umat Islam diseksa dan sebagainya, ya, di Kashmir, di Rohingya dibakar, ya. Kita sangat sedihlah, bila melihat apa yang terjadi kepada umat Islam pada hari ini, ya. Satu cerita di Rohingya ni bagaimana mereka lari daripada rumah mereka yang dibakar, ya,
dan akhirnya mati kelaparan di atas sampan di tengah lautan disebabkan ketiadaan makanan. Cukup-cukup sedih, ya. Pelarian Rohingya ni, ya, cukup-cukup sedih, dan Malaysia memang kita menerima pelarian-pelarian itu dan kita memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Begitu juga yang terjadi di Syria, ya. Kita tengok di Syria, sebuah negara yang aman, ya, disebutkan oleh Ramadan Al-Buti, ya, Syekh Ramadan Al-Buti, kan. Bagaimana akhirnya pertemuan di antara Syiah dan juga Sunni, walaupun tak sampai berapa persen je Syiah, ya, tetapi akhirnya menyebabkan Syria itu menjadi padang jarak, padang terkukur pada hari ini, ya. Ini yang kita kesian kepada mereka, ya, dan mereka adalah umat Islam dan mereka adalah saudara kita. Dan akhirnya di Palestin, kalau kita tengok, memang ini sudah pun hampir, ya, 100 tahun mereka berjuang daripada tahun 1948, ya, sebuah negara yang aman, dan akhirnya tinggallah Gaza sahaja, semenanjung Gaza saja, ya, dan akhirnya cuba dilenyapkan daripada peta dunia, ya, daripada Palestin menjadi Israel. Ini adalah pertemuan-pertemuan yang sebenarnya disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya. Dan kita sudah pun sampailah ke akhir zaman ni, dan kita faham bahawa benda ni, realiti ni akan berlaku, dan di sana akan berlakunya hari kiamat, ya. Dan kalau kita nak bandingkan tuan-tuan dan puan dengan realiti, ya, kegemilangan Kesultanan Melaka, ya, saya duduk di Melaka ni, okey. Satu gambar yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan, mungkin yang tak pernah tengok lah gambar ni, ya. Gambar ni memang eksklusif, ya, memang cantik, ya. Ia menggambarkan satu 3D model, 3D model kepada, ya, Istana Melaka pada kegemilangannya, ya. Kita tahu Melaka jatuh pada 1511, ya. Dan model ini menggambarkan kepada kita bahawa kerajaan Melayu Melaka bukannya satu kerajaan yang orang kata kurang, ya, tetapi adalah satu kerajaan yang hebat, okey. Satu kerajaan yang menjadi satu empire, ya, kepada rantau ini, ya. Sebab itulah dicemburui oleh Barat dan Eropah, dan akhirnya mereka meneroka jalan laut, dan akhirnya mereka sampai kepada Nusantara ini, dan mereka membahagi-bahagikan tanah-tanah kita kepada sesama mereka. Mereka memfaraidkan tanah-tanah kita, ya. Sebab itu Filipina satu ketika dahulu dipanggil fi amanillah. Fi amanillah, masya-Allah, hebat. Dalam keamanan Allah, ya. Sekarang ni menjadi Kota Manila yang murtad, ya. Masya-Allah. Ya. Dan kalau kita tengok, Belanda mengambil Indonesia, British mengambil tanah Melayu. Dan kalau kita tengok apa yang ada di Istana Melaka ini sangat-sangat hebat. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi bercuti di Melaka, pergi jalan-jalan di Melaka, ada satu kapal Surodima tu di dataran Palawan tu. Kapal itu sebenarnya tenggelam. Dan ketika ia tenggelam, ia membawa bertan-tan emas, ya, yang sebenarnya diambil daripada Istana Melaka. Dan alhamdulillah, Encik Hanafi, ya, baru ni saya terlibatlah dalam perjumpaan dengan Muzium Melaka, ya. Baru ni kita, alhamdulillah, kita berikan cadangan, kita menyokonglah cadangan Perzim tu, Perbadanan Muzium Melaka, untuk menukar nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka. Alhamdulillah, Kerajaan Negeri Melaka telah pun meluluskan, ya. Sebab pada kita ini adalah tanah kita, kenapa kita nak kena guna nama Bukit St. Paul? Kan, kenapa sejarah penjajah itu yang diangkat, ya? Tetapi bukan sejarah kita, ya. Jadi sebab tu alhamdulillah kita menukar kembali. Sebenarnya memang asal namanya adalah Bukit Melaka, ya. Jadi kita nak kembali kepada kegemilangan Kesultanan Melaka ini. Satu empire yang hebat, ya. Mindanya, ya, disebut tadi.
minda ni adalah minda hebat. Ya. Kalau kita baca Kesultanan Melayu Melaka ni, dia ada 3 benda. Ya. Kalau anak orang Melayu ni, Cik Hanafi ni, bertanjak ni, pendekar ni, anak orang Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka, mereka akan khatam 3 benda. Satu, khatam Quran. Okay. Kemudian yang kedua, khatam ilmu persilatan. Ya. Sekarang ni ramai dah Tok Guru di Melaka ni yang meninggal ni. Cik Hanafi, saya sempatlah belajar silat Hang Tuah dengan guru saya di Melaka ni, di Air Molek. Okay. Dan yang ketiga, mereka khatam ilmu perniagaan. Ini yang hilang daripada kebanyakan kita sekarang ni. Ya. Khatam Quran tu mungkin kita khatam lah kan, Cik Hanafi. Khatam ilmu persilatan ni dah kurang dah. Ya. Tok Guru pun ramai yang dah mati dah. Ya. Itu adalah ilmu pertahanan orang Melayu Islam sebenarnya. Ya. Ustaz, Ya, saya nama je Hanafi tapi tak boleh bersilat lah. Bukan apa silat Hanafi tak ada. Okey, tak apa. Yang penting bertanjak tu. Okey. Yang ketiga, khatam ilmu perniagaan. Sebab orang Melayu dulu, memang mereka ini walaupun ada sedikit, mereka akan jual. Ya. Setiap rumah di Melaka, memang mereka jual. Mereka ada bisnes. Berbanding dengan kita mungkin sekarang ni, mungkin kita ramai juga yang makan gaji, ramai juga yang buat dua-dua, makan gaji dan juga ada side bisnes pun ada. Dan ilmu-ilmu bisnes ni kita kena teroka balik. Ya, sebab tidak mungkin untuk kita jadi maju, okay? Even Malaysia pun jadi maju kalau kita tidak melakukan apa yang disebutkan perniagaan-perniagaan ini. Sebab itulah Melaka disebutkan dalam sejarah 2,000 kapal berdagang dalam satu masa dan menjadi satu empire yang kuat yang digeruni oleh Barat, dan akhirnya lepas kejatuhan Istanbul, mereka datang kepada Melaka dan akhirnya mereka ubah mindset kita, ya. Mereka ubah cara kita berfikir, cara kita hidup, dan akhirnya kita jadi umat yang walaupun merdeka tetapi minda kita masih lagi terjajah. Ini satu ni, satu gambaran yang hebat 3D model ni. Jadi Istana Melaka berada di atas bukit, ya. Di sana ada satu masjid agung di tepi ni. Kalau tengok sekarang ni menara jam tu ada lagi. Jadi masjid tu betul-betul di menara jam ni, ya. Kalau tengok gambar bawah ni. Dan sekarang ni kalau masjid tu dah tak ada lah, ya. Dah tak ada dah. Dan Istana Melaka memang betul-betul atas bukit lah, ya. Ini gambaran yang ni, dan memang gambaran ini telah pun kita sahkan dengan perzim lah. Dan begitu juga kita tengok kisah-kisah yang memberikan kita inspirasi, ya, pagi Jumaat ni, Tuan Hanafi kita, ya, berkenaan dengan Konstantinopel ni, satu gambaran yang hebat Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Kalau kita tengok sejarah Turki Osmaniyah, ya, bagaimana sebenarnya dia ada perkaitan, ya, di antara Konstantinopel dan juga Melaka, sebab selepas kejatuhan Konstantinopel, okey, Barat, istilah, saya ambil istilah membalas dendam lah ke atas apa yang berlaku, kejatuhan Rom Timur, dan akhirnya mereka explore, meneroka jalan ke barat, dan akhirnya mereka menawan Melaka. Dan pada ketika Turki Osmaniyah, memang Melaka menjadi satu wilayah daripada kita kata naungan lah kepada Turki Osmaniyah. Sebab itu ketika Melaka jatuh, ya, Turki Osmaniyah menghantar 500 tentera. Ya. Itu kita boleh tengoklah daripada sejarah dan sebagainya. Saya nak cerita tentang Sultan Muhammad Fatih ni sebab kita berbicara tentang budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan. Bayangkan pada usia 21 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. 21 tahun, Sultan Muhammad Fatih ini telah pun membuka Konstantinopel. Ya. Dan dia bukan buka, kita kata istilah dia bodoh-bodoh lah, bodoh-bodoh. Minta maaf. Dia bukan buka bodoh-bodoh tau. Dia telah berpakat dengan seorang engineer daripada Hungary, ya, mencipta satu meriam yang boleh tembak sejauh satu batu, ya. Jauhnya dan menembus, ya, kota Konstantinopel ini.
Ya, bermakna di sana sudah ada pun teknologi, dan Melaka memang belajar ya meriam ni daripada Osmaniyah. Dan selepas itu Cina belajar dengan Melaka. Cina belajar dengan Melaka. Jadi kita, bila kita nak bangunkan Malaysia, kita nak majukan negara kita, dia tidak boleh kita kata hanya sekadar bercakap kosong, tetapi memerlukan kepada ilmu, memerlukan kepada teknologi, memerlukan kepada kepakaran, memerlukan kepada ya. Dan inilah peranan kita sama ada di universiti ataupun industri ya. Bayangkan Sultan Muhammad Fatih ni dengan 150,000 tentera dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Cuba menerobos kota Konstantinopel yang pada ketika itu ya kita berpegang pada mereka, yalah sampai ke hari ini berpegang kepada hadis Nabi SAW bahawa Rom Barat dan juga Rom Timur akan jatuh. Ya. Dan disebutkan Rom Timur ya dalam perang perang Khandaq tu, ketika digali parit itu, Rom Barat dan Timur akan jatuh. Sebaik-baik raja adalah rajanya, sebaik tentera adalah tenteranya. Siapakah sebaik-baik raja itu? Iaitulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Memang hebat. Ya. Okey. Dan dia telah membuat satu tindakan yang luar biasa. Kalau kita tengok gambar ini, bagaimana dia dalam satu malam, tuan-tuan dan puan-puan, dia membawa kapal ya daripada lautan sebelah sini ke Selat Bosphorus di sebelah sana. Ya, dengan 150,000 tentera dia. Teknologi apa yang digunakan? Ya. Okey. Dia menghimpunkan dahan-dahan pokok dan akhirnya berlumur dengan minyak dan sebagainya. Tentera-tenteranya telah berjaya menarik dan akhirnya naik ke bukit. Sebab itulah Sarjana Barat menyebutkan bahawa Sultan Muhammad Fatih telah pun menukar daratan kepada lautan. Sebab dia bawa kapal naik bukit, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Sampai ke hari ini, kalau kita tanya Sarjana Barat, amazing dia kata. Hebat, tak pernah dibuat orang. Dan inilah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Fatih. Dan tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini, malam dua hari lepas, kita melihat satu sejarah lagi bagaimana Hagia Sophia kan, telah pun ditukar kepada daripada muzium ya, sejak berapa puluh tahun tu, Turki telah pun menukarnya kepada masjid kembali. Ya. Dan akhirnya insya-Allah pada tahun ni akan didirikan solat tarawih yang pertama lah di Hagia Sophia ya. Selepas seingat saya berapa tahun kan. Ya. Dan apakah kehebatan Sultan Muhammad Fatih ni? Kita lihat bahawa dia apabila ketika dia membuka Konstantinopel ya, dan akhirnya diberi nama kepada Islambul, Islam keseluruhan, dan hari ini kita sebut Istanbul. Ketika solat pertama hendak didirikan, dia pun berdiri kat depan, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dia tanya pada tentera dia, siapakah di kalangan kamu yang pernah meninggalkan solat sunat rawatib? Sila duduk. Tak ada tentera dia yang duduk, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya tentera dia solat sunat rawatib pun jaga. Okey. Siapakah di kalangan kamu yang pernah meninggalkan solat fardu? Jadi ada apa ni? Tentera dia semua tak pernah tinggalkan, ya. Bila ditanya solat rawatib, mungkin ada yang tinggalkan. Bila ditanya siapakah di kalangan kamu yang pernah meninggalkan solat sunat tahajud? Semua tentera dia duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi hebatlah, ya. Apa yang disebutkan dalam hadis itu, sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera, ya. Sultan Muhammad Fatih tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud, ya, sejak balik, ya. Itu adalah merupakan satu keimanan malam. Dan sebenarnya memang berapa tahun ya percubaan untuk membuka Konstantinopel ni, dan akhirnya Sultan Muhammad Fatih lah mewarisi daripada ayah dia, daripada datuk dia, dan akhirnya berjaya membuka Konstantinopel. Dan kalau kita tengok ukuran kekuatan, tuan-tuan dan puan-puan, ya, siapa yang tidak kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, kita akan memasuki bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya berbicara tentang tajuk ini. Sebab tajuk ini sebenarnya macam Prof. Datuk kata tadi, ya, kita nak kembali pada Islam, ya.
budaya Islam, ibadah dalam Islam tu sebenarnya memang sangat-sangat telah membentuk diri kita. Saya nak bawakan poin itu. Sebab itulah ketika Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan dan puan, ketika dia hendak menawan kembali Palestin, ya, mudah dia, ukuran kekuatan dia. Orang ni hebat ke tak hebat, ukurannya mudah je. Dia akan memeriksa tentera dia pada waktu malam, ya. Dia akan memeriksa tentera dia pada waktu malam, yang mana tenteranya ada yang bangun tahajud dan ada yang tidak. Mana yang bangun tahajud, dia akan tempatkan di saf pertama peperangan pada keesokan harinya. Itulah ukuran kekuatan yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya telah, ya, berjaya membebaskan Palestin, dan hari ini Palestin telah pun ditawan kembali. Dan siapakah orang-orang Islam yang hebat, ya, yang akan membuka kembali Palestin. Dan juga dalam hadis yang disebutkan tadi, ya, Rom Barat dan juga Rom Timur, ya, Rom Timur disebutkan Konstantinopel. Ada satu tesis PhD, ya, dia membincangkan apakah itu Rom Barat, ya. Dan ada setengahnya memberikan conclusion bahawa itu adalah Vatican City. Wallahu alam, ya, wallahu alam. Itu adalah satu pandangan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak masuk tajuk kita pada pagi ini, kan. Saya nak bawakan satu hadis Nabi SAW, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya, ya. Jadi sangat sesuailah dengan tajuk kita pada pagi ini berkenaan dengan budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan, ya. Tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya bila kita bercakap tentang kita kata budaya kerja ke pengurusan diri dan kehidupan ni, kita sebenarnya perkara yang pertama sekali, Nabi dah sebut dah, ya. Perkara yang pertama sekali adalah pengurusan diri kita, iaitu sama ada kita ni betul-betul menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri. Sebab tu dalam ilmu leadership dia sebut apa? First step of leadership, lead self. Okay? Saya cakap bahasa Inggeris sikit, dengan izin. Okay? Lead self. Okay? Pimpin diri kita sendiri dulu. Kemudian baru lead others. Baru boleh pimpin orang lain. Kalau kita pun tak boleh pimpin diri kita sendiri, macam mana kita nak lead others? Ya? Kemudian baru lead organization, kan? Lead organisasi. Pimpin organisasi. Ya, dan peringkat yang tertinggi dalam kepimpinan adalah kita boleh lead strategi, kan. Ni strategi ni banyaklah, kan, di peringkat pejabat pengurusan dan sebagainya. Kita bermain dengan strategi lah. Okay. Nabi dah sebut dah dalam hadis Nabi, hadis ini, setiap kamu adalah pemimpin. Ya, pemimpin ni kita tak perlu tunggu, tuan-tuan. Sebab Nabi sebut kalau kamu seorang ketua, kamu bertanggungjawab kepada siapa yang kamu pimpin. Betul, satu. Kalau kamu seorang ayah, ya, kamu bertanggungjawab kepada keluarga kamu. Juga seorang pemimpin. Ya. Kalau kamu seorang apa lagi? Ya. Hatta kalau kita seorang kaki tangan sokongan pun, ya. Kita bertanggungjawab kepada apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita, ya. Jadi semua kita adalah pemimpin. Ini mafhum, kita kata definisi leadership, ya. Kepimpinan yang dikendaki oleh Islam. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, sebab apa umat Islam hari ini, realiti yang kita sebutkan tadi, ya. Kenapa kita jauh daripada kegemilangan Islam? Kenapa kita jauh daripada orang kata peradaban yang sepatutnya? Kenapa kita jauh daripada kekuatan yang sepatutnya? Kerana di mana-mana tempat pun, tuan-tuan dan puan, kerana kurangnya kita kepada kepimpinan.
Okey. Kurangnya kita kepada kepimpinan. Dan lemahnya pada hari ini, ya, kalau kita kata lemah lah, disebabkan oleh lemahnya kepimpinan. Kepimpinan yang ada pada orang-orang Islam. Okey. Kalau kita seorang profesor, ya, kita meneroka ilmu-ilmu baru, teknologi baru, kita juga adalah pemimpin kepada teknologi, kepada ilmu yang kita akan bangunkan. Ya. Ini dia. Jadi atas seruan itulah, marilah kita sama-sama bangkit dan kita menjadi seorang pemimpin yang, ya, buat yang terbaik. Sebab definisinya adalah pemimpin kita akan buat yang terbaik, ya. Kita tidak akan dipertanggungjawabkan kepada apa natijahnya, sebab sebahagian daripada natijah itu, hasil itu adalah daripada Allah Ta'ala juga. Tapi kita, usaha kita, effort kita, ya, bila kita berikan yang terbaik, insya-Allah usaha hasilnya pun akan jadi yang terbaik, insya-Allah. Ya. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya berkongsi formula 5K ni, tuan-tuan dan puan. Mungkin ada yang pernah dengar. Saya akan berkongsi tentang beberapa pengalaman lah, ya, tentang bagaimana membangunkan kepimpinan, ya. Dan dia, bila kita sebut tentang kepimpinan ni, dia tidak lari daripada beberapa perkara-perkara yang lain, kan. Ada orang hebat di pejabat tetapi dari sudut keluarganya ditampukang, kan. Itu kita nak baiki, ya. Ada orang hebat kejayanya, ya, keluarganya hebat, ya, tetapi malangnya diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesihatan, ya. Dan ada orang diuji dengan kewangan dan sebagainya, ya. Jadi kita nak tengok di situ. Saya nak bawakan cerita yang pertama lah. Tuan-tuan dan puan, ini sedikit sebanyak kongsian pengalaman lah, kan. Pada tahun 2017, ini sebelum PKP lah ni, Tuan Hafiz, ya. Saya diberikan satu kata tanggungjawab lah, satu peluang, ya, untuk menyertai satu delegasi Petronas lah ke Lyndale Refinery di Houston, Texas, US. Pengalaman yang hebat, ya. Nak pergi pun jauh, ya. Dan US ni, ini kali pertama lah saya sampai ke US, ya. Kali kedua pada tahun yang sama juga ke Chicago dan sebagainya, ya. Kalau kita tengok di Malaysia lah, kalau kita kata Petronas lah, Petronas. Okey, Petronas banyak menyumbang kepada negara, betul. Okey. Kalau saya di Melaka ni, di penapisan Melaka ni, Encik Hanafi, ya, 80% minyak negara daripada sini, ya. Encik Hanafi duk isi minyak RON 95, 97, Allah, naik harga pula, tinggi pula melambung ni, kan. Diesel kekal, kan. Harga diesel pun dah naik, sebab Russia duk berperang dengan Ukraine, bagus jugalah harga minyak naik ni, ya. Petronas pun boleh untung banyak, tapi itulah, kan, harga minyak naik ni, kita nak balik raya ni kena tambah sikit lah, kan. Jadi Encik Hanafi, kalau kita tengok di Melaka, 80% minyak di sini, ya, yang Encik Hanafi duk isi tu, ya, 80% di sini, kan. Itu pun saya rasa dah besar dah Melaka ni. Bila saya pergi ke Houston, Texas ni, ya Allah, dia punya telaga, dia punya penapisan pelan minyak dia seluas mata memandang. Nak kata banyak lagi yang kita perlu belajar sebenarnya, ya. Dan kita pun memang belajar daripada ilmu-ilmu yang ada barat. Tidak salah kita mengambil ilmu-ilmu yang ada ni, dan sebab itulah sebenarnya ilmu itu saya pasti juga datang daripada orang-orang Islam, tetapi juga diambil oleh orang barat, dan kita perlu ambilnya kembali, ya. Dan mereka membuat industri-industri yang hebat. Mereka membangunkan teknologi-teknologi yang hebat, dan sebenarnya teknologi-teknologi ini kita boleh ambil dan kita boleh lakukan inovasi sendiri di negara kita, ya. Sebab itulah bila adanya perkongsian-perkongsian macam ni, lautan-lautan macam ni, memang kita banyak belajar dan akhirnya kita cuba melakukan inovasi di Petronas, ya. Ini pengalaman saya di
ketika menyertai delegasi ke London Refinery lah, US. Dan apa yang bestnya, Tuan Nafi, ini yang bestnya, ya, boleh nampak slide ni kan. Alang-alang dah sampai Houston, dan kita tahu di Houston ni ada satu tempat yang best, Cik Hanafi, ya. Yang bestnya di Houston ni, dia ada satu tempat yang dipanggil NASA Johnson Space Center. Mungkin ada yang pernah sampai tempat ni kan. Ini kita nak cerita kongsi pada pagi ni, ya. Dan tempat ni sebenarnya the only tau, sebab tempat NASA ni angkasa lepas kan. The only tempat yang ada di dunia lah yang melancarkan manusia ke bulan, Neil Armstrong kan. Hari ini mereka telah melancarkan lebih daripada 150 misi ke angkasa lepas. Baru ni kita baca tentang Elon Musk apa semua kan. Dan subhanallah, bila saya sampai ke tempat ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat-sangat pastilah bahawa teknologi ini, roket ini sebenarnya asalnya adalah ilmu yang dimiliki oleh orang Islam. Daripada kalau kita baca balik zaman Umayyah, ya, zaman Abbasiyah, di mana wujudnya scholar-scholar Islam, ya. Mereka adalah orang-orang hebat, seperti Al-Farabi, ya, dan sebagainya, Ibn Sina, Al-Khwarizmi, yang mengkaji bulan dan bintang, ya, yang mengkaji matematik, ya. Dan akhirnya mereka ini berjaya melakukan inovasi yang hebat di zaman Islam, kegemilangan Islam, dan akhirnya kita tahu bahawa umat Islam telah pun diserang di Baghdad pada ketika itu, sebuah perpustakaan yang besar namanya Baitul Hikmah, ya, telah pun diserang Baghdad pada ketika itu. Baghdad penuh dengan darah-darah, dan akhirnya Barat telah pun mengambil buku-buku dan akhirnya mereka bawa ke Barat dan mereka menterjemahkan. Dan saya rasa ilmu astronomi ni, kalau pada zaman sekolah-sekolah kita tu kan, kalau dikembangkan mungkin kita pun dah sampai ke bulan. Dan pada hari ni tuan-tuan dan puan, bila saya pergi ke NASA Johnson Space Center ni, ya, mereka sudah pun ada kajian untuk menempatkan manusia di Marikh. Bukan bulan lagi dah. Okey. Mereka sudah pun ada 1,000 orang volunteer, sukarelawan untuk satu misi khas penempatan di Marikh. Kan? Dan mereka telah membuat kajian komposisi air, H2O, dan boleh hidup di Marikh. Okey. Jadi nak kata sebenarnya di manakah kita umat Islam? Tuan-tuan dan puan-puan, di manakah kita umat Islam? Sebab itu ilmu satu, inovasi, kita perlu bekerja lebih hebat lagi lah, ya, untuk kita maju, untuk kita memberikan, orang kata, manfaat kebahagiaan kepada seluruh manusia, ya. Sebab itulah bila saya pergi ni, saya amazing lah. Cuma dari sudut hati saya melihat juga kepada hadis Nabi SAW bahawa hikmah itu adalah barang yang hilang daripada seorang mukmin. Jadi kalau kita jumpa, kita ambil yang kembali. Sebab tu kita perlu belajar dan kita ambil balik teknologi ini dan kita bangunkan kembali, ya. Dan alhamdulillah, saya berpeluang tuan-tuan dan puan pergi ke beberapa negara lah, di luar negara, dan perjalanan yang luas itu, pemandangan, menambah ilmu, ya. Ini ialah saya pergi ke Purdue, pergi ke UK Island, ke ini gambar ni di Oxford, Jadi banyak peluang di luar sana. Bila kita pergi ni, kita tengok bahawa banyak benda yang kita boleh buat di Malaysia sebenarnya. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang profesor, doktor ataupun yang pernah pergi ke luar negara dan sebagainya. Mungkin pernah
yalah bertemu dengan sekolah-sekolah di sana kan, bagaimana kita boleh bekerjasama dan akhirnya kita boleh bawa kepakaran dan juga teknologi itu ke negara kita. Ya. Ini adalah satu cabaran lah buat kita ya. Okey, baik. Jadi yang pertama tuan-tuan dan puan, ini kita pergi pada basic kan, sebab tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan kepimpinan kan. Ataupun bahasa Inggerisnya adalah leadership. 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 Kan, leadership. Jadi kita nak bawa satu kapal ni. Okay? Dan satu kapal ni bukanlah kita seorang kan. Jadi ada orang yang akan naik kapal dengan kita dan akhirnya kita nak bawa kapal ni berlayar jauh. Ya? Jadi saya nak pergi kepada perkongsian lah, kepada ilmu-ilmu asas. Ya? Berkenaan dengan perubahan mindset, perubahan budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan ni, kita kembali kepada benda yang asas tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Setiap orang kita ada masa, Encik Hanafi kita ada masa 24 jam, betul lah. Ya. Sebab ada tak orang yang claim dia ada masa 25 jam. Mungkin dia boleh ubah waktu dia kan. Tapi yang sebenarnya kita ada, Encik Hanafi kita ada 23 jam 57 minit. Dia tak tepat juga kan. Tapi dibundakan kepada 24 jam lah. Okey. Saya nak pergi kepada ini kan. Satu orang kata gambaran visual di sini. Kan. Bila kita cakap tentang budaya kerja, pengurusan diri dan kehidupan ni, kita bercakap tentang masa. Betul Masa Dan masa yang berlalu tidak akan kembali. Betul Cik Hanafi Masa berlalu tidak akan kembali tuan-tuan dan puan. Ada orang kata masa ni adalah emas. Tapi emas masih boleh dibeli. Kan? Mungkin ada suami-suami yang baik, dia akan belikan emas putih ke cincin kan. Emas diamond. 999, 916 kan. Emas boleh dibeli. Ya. Ada orang kata masa adalah kehidupan. Tuan-tuan, kehidupan tidak boleh dibeli. Ya. Orang tu hebat macam mana pun, masa yang lepas dia tak akan boleh ubah masa dia. Seminit, 2 minit yang berlalu tidak akan boleh diubah. Sebab itulah bila kita bercakap tentang leadership, kepimpinan, kita bercakap tentang pengurusan diri dan kehidupan ni, kita bercakap tentang masa sebenarnya. Ya. Saya nak tanyalah, ini nak tanya ni orang-orang hebat ni kan. Berapa ramai di antara kita yang sebenarnya dia ada jadual sekolah. Jadual sekolah, balik ke sekolah kita. Dah masuk universiti buat apa balik ke sekolah kan. Jadual sekolah ni, saya ingat lagi lah. Dulu masa kita kecil-kecil kan, Cik Hanafi pergi sekolah kan ada jadual sekolah. Sampai ke hari ni pun kan. Saya kalau pagi-pagi antara benda yang nak buat, itulah anak saya masukkan buku ikut timetable jadual sekolah dia kan. Okey, hari ni apa semua kan. Jadi jadual sekolah ni tuan-tuan dan puan. Di manakah masa kita yang berlalu sejam, 2 jam, 3 jam hari-hari? Pernah tak kita tengok balik masa kita? Dan kalau kita tengok masa kita pun, adakah rutin harian kita itu betul? Saya ada seorang kawan ni, Encik Hanafi, baru ni dia sakit. Cerita santai ni kan. Dia sakit tau. Dia sakit sebab apa tau? Dia ni bagus, jurutera juga kan. Dia ada satu penyakit lah. Penyakit dia apa? Dia tak boleh tidur. Dia ni suka tidur lambat. Ya. Dia tidur pukul apa tuan-tuan? Dia tidur pukul 3 pagi, hari-hari. Kemudian dia bangun pukul, yelah pagi nak pergi kerja kan. Sekarang ni dengan work from home ni tak tahu pukul berapa dia boleh bangun. Tapi akhirnya, bertahun-tahun rutin itu yang dia amalkan dan akhirnya dia, baru ni dia dapat sakit apa tau? Sakit buah pinggang. Tak tahu macam mana kan, mungkin dia minum air gas ke apa ke. Dia tidur lewat, badan pun gemuk sikit, berlemak, ya. Dia sakit bawah pinggang.
Dan subhanallah, Allah, bila sakit bawah pinggang ni, saya terkesan jugalah. Tahu siapa yang dermakan bawah pinggang kepada dia? Mak dia, tuan-tuan. Mak dia, mak ni, seorang ibu ni. Seorang ibu ni, ya, hidup dan mati, anak dia. Mak dia dermakan bawah pinggang. Tapi nak cerita itulah penyakit dia tu. Tidur pukul 3 pagi. Hari-hari. Ya. Rupanya tuan-tuan dan puan, kita perlu kembali kepada sunnatullah. Sebab itulah bila berbicara tentang rutin ni, ya, masa ini, kita perlu melihat kembali rutin kehidupan kita yang sihat. Ya. Saya fahamlah sebab saya dulu pun zaman belajar, memang kita suka stay up. Kian Nafi ya. Sekarang pun masih belajar kan. Kita memang suka stay up. Kita memang suka sangat stay up kan. Tapi bila stay up, kita akan bangun sedikit lambat. Ya. Tapi yang diajar oleh Nabi SAW, Nabi tidur awal. Nabi tidur awal. Dan ini sebenarnya kalau kita tengok rutin, sebab tu dia berkait dengan bulan Ramadan yang akan datang ni. Prof. Dato', dia berkait dengan bulan Ramadan yang akan datang ni. Ya. Sebab bulan Ramadan yang akan datang ini, tuan-tuan dan puan, Islam dah ajar dah kita rutin yang betul. Ya. Dan saya pun melihat, saya pun membaca rutin-rutin orang-orang yang berjaya, CEO yang hebat, ya. Mereka ini bangun awal. Ya. Seawal 4 pagi. Okey. Dalam Islam kita boleh buat banyak benda lah pada pukul 4 pagi ni. Bangun tahajud dan sebagainya. Dan kita boleh juga membaca, menulis. Dan kalau kita tengok pengurusan top CEO ni, mereka orang-orang hebat company ni, mereka memang tidur awal dan bangun awal. Dan mereka buat kerja-kerja fokus mereka pada pukul 4 pagi. Subhanallah, ini antara habit orang yang berjaya lah. Kita nak cerita orang yang berjaya ni, budaya kerja kan, leadership, kepimpinan. Jadi mengurus masa dulu. Ya. Dan kalau kita tengok sebenarnya konsep ni, kalau kita tengok orang yang nak bangun pada pukul 4 pagi, dia sebenarnya perlu tidur awal. Betul Encik Hanafi? Kan? Perlu tidur awal. Sebab tu kalau kita tengok di Facebook sekarang ni, ada banyak juga grup saya tengok kan. Kelab-kelab ni kan, kelab-kelab sihat kan. Bagus kita ni, orang Malaysia ni. Banyak kelab-kelab sihat ni. Nak turunkan berat badan kan. Ada kelab dia. Ada komuniti dia, ada program dia kan. Nak hidup sihat, ada program dia. Nak makan sihat, ada program dia. Dan antara kajian yang saya baca lah, ya, orang yang boleh bangun awal, dia tidur awal, dan ini orang yang kurang stres dia. Sebab Petronas pun baru ni kami buat juga survey kan, bila orang PKP ni, bila ramai yang kerja work from home ni, dia pun dah tak tahu dah waktu dia. Kadang-kadang bos panggil meeting pukul 8 malam, 10 malam. Ini waktu kerja ke bos? Waktu kerja. Kalau Petronas, 8-10 malam meeting. Ada lagi. Dengan bos-bos ni ada. Jadi kita pun duduk rumah. Kita pun dah tak tahu dah. Pagi meeting, petang meeting, malam pun meeting. Kan? Jadi setengah daripada tu ada yang stres. Dan memang ada yang mental problem juga. Di kalangan staff dan sebagainya kan. Bila kita check balik, antara amalan yang boleh mengurangkan stres ni, tidur awal. Jadi tak perlu percaya, cubalah tuan-tuan buatlah kan. Tidur awal, dan sekarang ni ada kelab tidur awal 10 malam. Bukan kelab bangun awal 4 pagi. Kelab tidur awal 10 malam. Tapi nanti adalah yang cakap kan, macam mana anak tak tidur lagi kan. Budak-budak kan, kerja dah nak tidur, budak-budak tak tidur lagi, takkan kita tidur awal, budak-budak tak tidur kan. Itu sebenarnya benda tu teknikal lah. Kalau saya mudah je. Encik Hanafi, tutup lampu semua tidur. Light off. Semua tidur. Kan? Jadi itu antara rahsia lah, sebab ada tuan-tuan dan puan boleh banyak baca di
Dia ni kan, orang apa ni, dia kata, ada setengah kajian tu dia kata bila kita tidur pukul 10 sebelum pukul 12 kan. Sebelum pukul 12 punya dia panggil kualiti tidur ni 1 jam menyamai 2 jam. Kan? Boleh baca banyak kajian lah. Dia berkaitan dengan hormon, berkaitan dengan melatonin lah, apa semua tu kan. Dan kita bangun awal dan kita boleh tahajud. Ini kita boleh praktis dalam bulan Ramadan ni. Sebab itu Ramadan adalah bulan terbaik. Kan? Esok kita balik tarawih, pukul 10 malam kita dah tidur dah. Balik tarawih kan. Esok bangun awal pukul 4. Boleh tahajud, boleh baca Quran waktu tu, boleh baca jurnal ke kan. Doktor-doktor, profesor nak baca jurnal, nak menulis boleh. Sebab kalau kita tengok banyak kajian pun, sebenarnya dia kata orang yang berjaya adalah orang yang dia kata win 5 jam pertama, early morning. Sebab tu Nabi pun ajar kita supaya berpagi-pagian kan. Sebab pagi ni, bila kita bangun, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sebenarnya bersyukur. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana kita dibangkitkan semula. Dibangunkan semula setelah kita mati. Kan? Setelah kita mati. Ini pun cerita yang menarik juga, Cik Hanafi. Sebab sebenarnya orang cerita pasal hidup mati ni, sebenarnya Cik Hanafi, sebenarnya hari-hari kita mati. Saya nak cerita benda tu lah. Sebab tu kita syukur tu bila ada orang, bila dia bangun tidur, satu benda dia buat dulu. Cik Hanafi, ni amalan yang hebat ni, Cik Hanafi ya. Kalau kita boleh buat ni. Dia sujud syukur. Ada juga yang tanya saya, Ustaz, macam mana sujud syukur? Masya Allah, ada orang tuan-tuan dan puan, dalam hidup dia tak pernah sujud syukur. Kan? Maknanya banyaknya nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia, dalam hidup dia tak pernah sujud syukur. Dan dia tak tahu macam mana nak sujud syukur. Dan sujud syukur ni tak perlukan kiblat, tak perlukan wuduk pun. Kan? Adalah yang tanya macam apa nak baca kan sujud syukur. Sujud syukur ni sujud je terus. Alhamdulillahillazi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tu. Sujud syukur. Kalau kita ada kegembiraan apa semua, kita sujud syukur. Dan tak perlu percaya, bila kita sujud syukur, kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi. Okey, balik pada ni Jadi, tuan-tuan dan puan, kita boleh mula dengan Ramadan yang akan datang ni, dalam beberapa hari ni. Cuba kita amalkan, sebab setengah kita memang suka tidur lambat dan akhirnya kita bangun lambat. Dan bila kita bangun lambat, perasan tak? Badan kita akan letih. Perasan tak? Sebab body clock kita tu, dia hormon tu dia tak cantik tau. Dia tak cantik. Sebab yang diajar oleh Nabi, memang kita tidur awal, kemudian kita bangun awal. Dan tak perlu percaya, Encik Hanafi, pukul 4 atau pukul 5 pagi. Siapa yang pernah bangun? Mohon bagi tahu saya, apakah suasana pada ketika itu? Anak-anak tidur. Kan? Saya sendiri sebagai student, saya tulis tesis pada pukul 4 pagi, 5 pagi. Ya. Memang sangat-sangat, suasananya sangat tenang, idea datang mencurah-curah dan kita boleh fokus kepada benda yang sepatutnya kita fokus. Ya. Dan ada satu teori tidur ni, Encik Hanafi. Sebab apa kita bangun tidur kadang-kadang kita letih, ya. Sebab kita tidak membaca tentang tidur. Kita tidak membaca tentang tidur. Sebab tidur ni, Encik Hanafi, dia ada ilmu juga tidur ni. Sebab tu semua balik pada ilmu kan. Semua balik pada ilmu. Ilmu tidur ni, kalau kita baca, kita ada sleep cycle. Dia panggil kitaran tidur kan. Satu kitaran tidur untuk orang dewasa 90 minit. Okay. Sebab itulah kenapa orang kata kelab tu dia kata tidur
pukul 10, bangun pukul 4 sebab di situ sudah pun ada 4 sleep cycle, 4 kitaran tidur. 90 minit kali 4 ya. Maknanya kalau kita tidur pukul 10, 11.30 kitaran yang pertama. Okey. Kemudian pukul 1 adalah kitaran yang kedua, 2.30, 4. Cukup. Dan menurut kajian memang bila kita cukup sleep cycle kita, kitaran tidur kita, kita akan bangun dengan energi, dengan sihat, dengan lebih positif. Ini kita kena belajarlah Cik Hanafi benda ni dia panggil REM tu kan, REM tu. Okey, macam mana kita akan waktu kita 5 minit pertama tu kita baru tidur-tidur ayam. Lepas tu kita akan masuk lighter sleep, deep sleep. Deep sleep ni kita akan mimpi dan bila kita tak cukup sleep cycle tu kita akan bangun dan kita akan letih tapi kalau kita cukup timing tu, rutin tu, insya-Allah kita akan bangun dengan cergas dan antara amalan lah orang-orang berjaya ni, siapa saja kita dari sudut kepimpinan dan sebagainya, kita suka supaya kita adanya win-win win-win. Bila kita bangun tu, satu syukur amalan orang yang hebat juga tu Satu lagi, pernah tak dengar tentera bila dia bangun tidur, Cik Hanafi, dia kemas katil. Itu win yang pertama So kalau kita cakaplah tentang kita nak ubah dunia, kita nak ubah negara, majukan negara, tapi kalau bangun tidur tuan-tuan dan puan lambat, lepas tu selimut sendiri pun tak boleh nak lipat, katil pun tak boleh nak kemas. Jauh lagi nak ubah dunia tu. Cik Hanafi jadi itu benda-benda yang mudah lah. Mudah dan kita boleh buat Sebab itulah 5 jam pertama ni memang penting. Okey, kita bangun, kita buat benda yang fokus. Okey. Kemudian kita inilah kalau di taman saya ni, Cik Hanafi, kalau pagi-pagi saya biasa tengoklah orang Cina banyak mengamalkan ni kan. Suka buat jalan pagi. Tapi budaya tu tak ada pada orang-orang kita lah, orang Islam. Kan? Kita mungkin main futsal Jumaat malam kan, Sabtu malam kan. Tapi ni yang pagi-pagi ni. Sebab kajian pun menunjukkan bahawa bila kita berjalan di waktu pagi, mungkin boleh ambil masa pukul 7 ke 8 pagi. Okay. Bila kita berjalan di waktu pagi, dia akan buka satunya vitamin D lah kan. Vitamin D free Cik Hanafi tak perlu bayar pun, matahari naik. Okay. Kemudian dia akan buka 4 jenis kat depan ni. Dia akan merangsang kita punya depan ni cerebral dia panggil ni kan, frontal cortex depan ni, dia akan merangsang depan ni dan akhirnya akan lajukan lagi, sharpkan lagi kita punya brain, pemikiran kita. Sebab tu memang ini amalan-amalan lah orang-orang yang berjaya kan kita boleh morning walk kita sihat dan kita boleh urus masa kita yang lain-lain dengan baik sekali biasanya kalau petang saya buat benda-benda teknikal lah tapi pagi saya akan buat benda-benda yang fokus okey. Jadi kesimpulan daripada slide ni adalah kita perlu urus masa kita dengan baik dan kalau kita track balik masa kita siapa pun kita di manakah hilangnya 1 jam, 2 jam, 3 jam tu? Pernah tak kita kadang-kadang habis kat gadget main Facebook Cik Hanafi kan. Main Facebook je 2 jam, Shopee kan. 2 jam dah habis kan. Kan. Jadi kita tak fokus kepada benda-benda yang kita sepatutnya buat pada hari itu. Sebab itulah seterusnya ini minta maaf lah bahasa Inggeris sikit kan. Ada satu bahagian yang menarik lah saya jumpa tentang bagaimana orang-orang yang kita kata budaya kerja cemerlang, dia boleh urus diri dia boleh urus kehidupan dia dan ini juga satu
tips yang menarik lah, satu teknik yang menarik lah, di mana orang-orang berjaya mereka amalkan. Tak kisahlah siapa pun mereka, ya, mereka boleh urus masa mereka, ya, iaitulah mereka ini meletakkan 3 fokus harian mereka. Jadi pagi-pagi itu dia dah letak dah 3 fokus. Apa dia nak buat hari ni? Sama ada dia tulis ataupun dia catat dan sebagainya. Ya. Dan at the end of the day, kalau hujung hari itu sebelum tidur dia dah boleh muhasabah diri dia. Kan? Oh, hari ni dah settle dah 3 fokus yang memang kita nak buat pada hari ni. Ini antara orang yang berbeza. Sebab kalau saya tengoklah macam macam saya study di Australia dulu kan, kalau tengok Mak Saleh ni, dia pun tak buat banyak benda dalam satu hari dia. Dia akan buat benda yang 1, 2, 3 yang dia fokus. Kan? Dan saya tengok orang yang berjaya pun memang macam tu. Dia buat benda-benda yang dia fokus harian dia. Dan fokus ni, kita boleh block masa kita. Kita boleh block masa kita kepada 4. Kat sini dia kata 4 time block. Ya. Pertama, focus block. Dia kata 90 minit ke 120 minit. Iaitu bila benda-benda yang kita nak fokus. Benda-benda yang kita memerlukan high level fokus. Ya, fokus yang tinggi. Ya. Terutamanya pada 5 jam pertama kita bangunlah. Ya. Sebab tu kalau orang yang biasa kan, kalau kita bangun lewat kan. Lewat ni maksudnya pukul 6.30 kan baru bangun. Pukul 7 dah kelar kabut dah hantar anak sekolah. Sekarang ni dah PKP dah habis ni kan. Budak-budak dah sekolah apa semua. Sebab tu orang yang berjaya ni mereka bangun awal lagi. Pukul 4. Jadi kat situ dia dah ada 2 jam sekurang-kurangnya, 4, 5, 6. Dia dah ada 2 jam yang memang dia boleh fokus kepada benda-benda yang memerlukan fokus yang tinggi ni. Tapi Tuan Hafiz, kan, saya yang saya bacalah dan saya amalkan, memang kalau bangun memang kena mandi. Kalau tidak memang lemau lah. Dia tidur balik. Jam dah bunyi kan. Lepas tu memang tidur balik. Jadi the best kita bangun, mandi terus, okay? Mandi pun mandi air sejuk, okay? Jadi biar segar, okay? Orang dulu-dulu mandi telaga je, Cik Hanafi kan. Rumah datuk nenek kita dulu telaga je, kan. Tak ada hot shower ni kan. Sebenarnya ada perbezaan hot shower dengan air sejuk tu. Itu pun kita boleh belajar, boleh tambah ilmu juga. Jadi pukul 7 tu dah sibuk. Jadi sekurang-kurangnya 2 jam, 3 jam yang pertama tu kita dah boleh fokus kepada kerja-kerja kita sebelum kita masuk office. Ya. Kemudian ada juga yang membahagikan kepada social block. Ini kadang-kadang kita boleh plan lah dengan siapa kita nak jumpa kan. 90 ke 120 minit kita boleh block masa kita dalam jadual kita. Sebab kebanyakan kita menggunakan jadual. Sekarang ni pun jadual pun dah mudah dah kan. Maknanya semua dah boleh guna dekat handset, dekat handphone kan. Jadi kita dah boleh block masa-masa kita dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah admin block. Benda yang kita bukan berada pada zon yang dia panggil sini zon yang kita bukan nak buat kerja-kerja berat kan. Benda-benda yang admin lah, ya. Tapi kita boleh buat effectively. Ini kalau saya lah, benda-benda teknikal macam ni saya suka buat pada waktu petang je. Kan, pagi benda yang fokus, petang benda-benda yang teknikal sikit. Yang orang kata bahasa mudah dia tak pakai otak sangatlah. Kan, benda-benda yang rutin sikit kan. Ya. Admin, klik button, isi nak masukkan kan. Itu benda-benda yang teknikal sikit, ya. Dan yang terakhir adalah kita perlu letakkan juga blok masa kita kepada benda-benda yang bersifat recovery. Recovery yang saya maksudkan,
Encik Hanafi, tuan-tuan dan puan, sejauh mana kita meletakkan masa untuk kita berdoa di waktu pagi, recovery. Itu adalah dari sudut spiritual kita. Baca Quran. Ni nak masuk Ramadan ni kan. Masa kita untuk baca Quran tu. Kan? 1 juzuk, 20 ke 21 muka. Kan? Kalau kita boleh habiskan berapa muka? 4 ke 5 muka. Setiap habis solat fardu, kita boleh habiskan 1 juzuk satu hari. Contohnya. Jadi kita block masa kita. Ya. Dan recovery ni kadang-kadang badan kita perlukan orang kata me time kan, dipanggil masa untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita dok buat banyak benda tapi kita tak bagi hak untuk badan kita. Ya. Kalau saya lah, ya, saya suka untuk power nap. Tengah hari tu ambil masa 15 ke 20 minit. Ini kailulah kan. Dalam Islam kita kata, orang putih kata power nap. Nabi dah ajar awal lagi dah. Kailulah kan. Kailulah ni, kajian menunjukkan bahawa 15 ke 20 minit je. Bukannya 1 jam kan kailulah. 1 jam lepas tu dia lajak pula 2 jam kan. Memang pening lah lepas tu. Sebab tidur tengah hari. 15 ke 20 minit, dia akan bagi tenaga 34%. 34% pada waktu malam. Pada waktu malam tu bermakna kita boleh bangun, tidur awal dan bangun awal. Ya. Itu. Kailulah tu memang satu amalan yang bagus sebelum Zuhur. Okey. Kemudian saya lagi suka ada juga ilmu-ilmu macam ada orang suka macam saya suka foot bath, rendam kaki dalam air panas kan. Ini kalau di Melaka ni banyak tempat ni hot spring ni. Kan? Itu juga boleh mengurangkan stres kan. Boleh membantu kesihatan kita, peredaran darah dan sebagainya kan. Hot spring di Melaka ni ada banyak tempat, ada 3-4 tempat ya. Jadi kita boleh pergi. Kalau di rumah pun kita boleh beli satu baldi yang kecil. Ni saya cerita benda-benda, konsep benda-benda praktikal. Baldi yang kecil, letak air suam, lepas tu orang kata letak garam sikit kan. Lepas tu rendam kaki. Sekarang ni pun ada yang orang kata foot bath punya cecair tu kan, boleh masuk kan. Jadi dia ada bagi terapi sikit dan sebagainya kan. Itu self care lah. Cik Hanafi ada orang dia suruh pergi berbekam. Berbekam pun sunnah kan. Ada orang dia suka ni. Kalau pada waktu petang, bila kita dah penat, kadang-kadang satu hari kita tengok laptop kan. Ni cerita benda-benda praktikal kan. Kita tengok laptop katakan satu hari. Main kat laptop. Jadi mata kita dah penat. Petang, cuba kita ambil masa 30 minit ke 30 minit lah kan. Kita ambil masa untuk tengok benda-benda yang bersifat nature. Tengok pokok-pokok kan. Kalau orang tu rumah dia tepi tasik, boleh dah tengok tasik kan. Ataupun kolam ke kan. Mungkin dekat fakulti alam bina ada kolam, ada ikan kan. Mungkin itulah tujuannya taman-taman tu. Di UKM kan banyak taman ya. Saya pun memang selalu pergi UKM Encik Hanafi. Ya. Memang orang rumah saya Hidayah, Dr. Hidayah memang dia GSB. Ya. Belajar di GSB. Dan memang banyak juga yang buat penulisan grant dengan lecturer GSB sebagainya kan. Jadi memang selalu pergi UKM lah. Ya. Jadi itu masa-masa yang perlu kita bagikan, iaitu focus block, social block, siapa kita jumpa, admin block, kemudian recovery block. Dan insya-Allah kalau kita boleh blockkan masa-masa kita ni dengan jadual kita, terutamanya kalau kita boleh plan weekly. Kan, ada orang dia buat plan dia 1 minggu kan. Biasanya saya baca orang yang buat plan ni dia buat Ahad malam. Hari Ahad dia buat plan tu. Ahad malam. So dia plan untuk seminggu dia. Isnin hingga Jumaat apa yang akan berlaku. Okey. Jumpa orang ni apa semua kan. Jadi jadual tu dah disusun. Sekarang ni kalau tengok dekat laptop pun Outlook ke apa pakai kan. Memang dah ada blok-blok tu kan. Jadi kita blokkan masa-masa tu untuk kita sihat dan kita fokus. Ya. Ini penting. Ya. Ini belum kita cerita lagi orang yang, kalau saya tanyalah berapa ramai di kalangan tuan-tuan dan perempuan kan yang ada pada pagi ni,
yang ada plan 10 tahun kehidupan dia. 10 tahun. Negara ada 10 tahun kan, 2020, okey wawasan belum capai, negara maju, 2030 pula kan. Tapi kita sendiri sebagai warga negara, kita ada tak plan 10 tahun kita? Kita nak jadi apa? Apa kemahiran-kemahiran yang kita nak tingkatkan? Jadi di mana Tuan Hanafi yang saya agak bertanjak ni, di mana Encik Hanafi melihat Encik Hanafi 10 tahun lagi? Itu soalan tu. Soalan tu bersifat strategi, tapi dia soalan yang best tau. Sebab kita membayangkan kita 10 tahun lagi tu akan jadi apa. Ya. Itu yang masa saya belajar, saya buat plan 10 tahun saya. Saya pun buatlah berkahwin. Saya kahwin awal. Sebab saya tulis memang yalah, bila kita tulis ni biasa kita capai awal kan, Cik Hanafi kan. Jadi saya terkahwin awal kan. Tahun 3 belajar dah kahwin dah. Tak sempat-sempat kan. Lepas tu macam haji juga. Saya letak saya nak pergi haji sebelum umur 30. Ya. Dalam plan 10 tahun saya tu. Jadi memang umur 28 saya dah pergi haji dah. Ya. Macam mana caranya pun lah. Maknanya kita plan. Sebenarnya kita boleh plan. Dan subhanallah bila saya sampai ke Mekah dan Madinah, orang Indonesia muda-muda pergi haji. Sebab dia buat installment. Dekat Indonesia dia buat installment tuan-tuan puan pergi haji ni. Maksudnya dia konsep dia mampu tu kan. Qata'ah tu. Istita'ah tu mampu tu. Dia kata mampu bayar balik. Jadi installment boleh. Kan itu dia punya ni lah. Sandaran dia tu kan. Jadi sebenarnya kita boleh usaha lah. Bila kita ada planning ni, sebenarnya banyak benda kita boleh capai dalam hidup kita kan. Kita boleh pergi sejauh-jauhnya apa yang kita nak capai, dan kita ada big-why yang besar untuk Islam, untuk negara ya. Wallahu a'lam kan. Okey. Dan seterusnya, Cik Hanafi, apa benda pula ni kan? Di sini kita semua mesti jadi CEO. Sama ada kita pembantu takbir ke dan sebagainya, sama ada kita profesor ke, sama ada kita pensyarah ke, pensyarah kanan ke, kita semua mesti jadi CEO. Apa dia CEO? Minta maaf dengan bahasa Inggeris, Chief Emotional Officer. Kebanyakan orang bila dia cakap tentang pengurusan diri dan kehidupan ni, satu benda besar Encik Hanafi, Pro Datuk satu benda besar yang dia tak boleh nak urus adalah urus emosi dia. Sebab tu saya baru ni bacalah tentang Presiden Putin. Presiden Putin pula kan. Yang Rusia tengah serang Ukraine ni. Menarik lah kan. Jadi saya pun bacalah tentang kepribadian kepimpinan dunia ni. Presiden Putin ni, antara benda yang dia suka, satu swimming. Berenang. Ya. Kemudian yang kedua, berkuda. Jadi saya kata, bukankah berenang dan berkuda ni sunnah? Kan, Cik Hanafi kan? Maknanya Islam dah ajar dah. Ya, Islam dah ajar dah. Berkuda, berenang, memanah ni satu lagi. 3 benda ni. Sibahah, warimayah, kan? Dan naik kuda. Dan kalau kita tengok sebenarnya ilmu kepimpinan, berkuda ni sebenarnya banyak berkaitan dengan kepimpinan. Banyak berkaitan dengan kepimpinan. Sebab bila kita nak naik kuda, kan, kita mesti ada kepimpinan. Kuda ni pun sifatnya memang dia ada naluri dia. Dia ada orang yang dia boleh masuk kan. Bila kita naik kuda, kita sebenarnya belajar untuk memimpin. Ya, memimpin diri kita dan memimpin kuda tu. Ya. Dan satu benda penting juga, contohnya macam kita pergi berenang kan. Berenang.
berenang ni sebenarnya sangat-sangat membantu emosi. Sebab tu kalau Encik Hanafi, kalau stres Encik Hanafi banyaklah berenang. UKM pun dekat belakang tu je. Saya banyak kali dah pergi kat belakang tu kan, dekat apa? Danau. Danau kan. Ha. Danau tu kawan saya punya juga tu. Kan? Cik Lokman Hamid kita. Memang dia jaga situ kan. Dan memang bila berenang ni dia akan bagi satu rangsangan emosi, pengurusan emosi. Belum masuk lagi memanah. Kalau kita belajar memanah, sebenarnya antara benda yang kita bantu adalah kita boleh tuju dengan tepat kepada sasaran. Dan mereka yang berada di peringkat pengurusan universiti ataupun mereka yang membantu dan sebagainya, bila kita kata pengurusan ni, pengurusan mesti tepat. Sharp. Itu yang memanah tu akan membantu. Jadi untuk jadi leader, pemimpin, kita mesti boleh kawal emosi kita. Kawal emosi kita kan. Sebab bila orang tu emosi dia stabil, dia tidur awal, dia bangun awal, dia baca Quran, dia baca doa pagi-pagi, dia akan jadi orang yang stabil. Dan bila kita stabil, bila kita tenang, jiwa kita tenang, kita bahagia, kita akan capai lebih banyak result-result yang luar biasa. Itu kata kuncinya. Dan Islam dah ajar pun kita benda ni. Rutin yang betul, emosi yang betul, spiritual yang betul, dan kehidupan yang betul. Jadi sebab tu kalau tanya banyak-banyak benda, sebenarnya bagaimana kita nak ubah budaya kerja, nak ubah mindset kita, nak apa semua ni, kita mesti balik kepada pengamalan Islam yang betul. Itu saja. Encik Hanafi maknanya istilahnya orang putih kata back to basic lah. Back to basic lah kan. Kadang-kadang kita je yang menyebabkan kita jadi tak betul ni. Sebab kita lari daripada pegangan-pegangan yang asas. Sebab tu semua orang perlu jadi CEO. Kita mesti berjaya handle emosi kita dengan baik. Kadang-kadang kita ni banyak sebenarnya di kalangan kita yang suka fikir negatif. Ya Nafi sebab sekarang ni bila orang kata mindset change, perubahan mindset, ada orang dia bukan mindset, dia eyesight. Dia tengok dia dah judge lah. Dia dah kata ini teruk lah. Kita banyak komplain Cik Hanafi. Kita ni masyarakat yang suka banyak komplain. Ini tak betul, ni tak betul. Betul lah. Ada benda tak betul kita komplain kan. Tetapi kita mesti ubah budaya kita kepada melihat dengan mata lebah pada setiap perkara kan. Bila kita dapat melihat dengan mata lebah, bukan dengan mata lalat, banyak benda akan settle. Banyak benda akan settle. Dan Prof. Datuk Wan Hamidun pun akan sentiasa gembira sebab staff-staff dia semuanya positif je. Kan? Masya Allah kan Datuk semua positif je kan. Tengok benda ni memang ada sisi negatif. Kalau kita nak cari sisi-sisi negatif ni Datuk memang banyaklah negatif. Sebab tu saya suka sangatlah bila sentuh bab Chief Emotional Officer ni. Bila kita emosi yang betul, kita akan positif. Kan? Kita tak serabut. Jadual kita pun ada benda yang kita fokus kita tak serabut dan kita boleh handle emosi kita dan banyak benda yang positif bersangka baik akan berlaku dalam hidup kita. Termasuk juga dengan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang mak, ayah balik kerja kan, stres kan. Balik kerja, ni tak boleh, tu tak boleh, tu tak boleh kan. Anak pun kesian anak kita kan. Sebab tu Islam dah ajar dah. Bila kita berjaya handle emosi ni dengan banyak benda, keluarga pun akan jadi bahagia, kita pun akan jadi bahagia, kurang sakit jantung, darah tinggi, kan? Stres-stres Cik Hanafi Jadi penting tu CEO ni. Dan saya satu benda lah saya buatlah dalam kehidupan saya Cik Hanafi. Saya satu benda lah yang menjadi prinsip saya sampai ke hari ni pun saya suka bantu ramai orang. Itu kata kunci Saya suka bantu ramai orang.
Sebab tu bila nak masuk bulan Ramadan ni saya suka sangat sebab Ramadan ni adalah bulan kita memberi. Sebab erti hidup pada memberi kan. Bila kita bantu lebih ramai orang, kita akan lebih bahagia. Dan banyak bila kita syukur, kita bantu ramai orang, lebih banyak nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Tak percaya. Kan? Sebab tu konsep lah, saya rasa konsep kerja ni kadang-kadang bos kan, macam saya pun di Petronas, bos kan, buat ni, buat tu kan, kerja deadline, apa semua kan. Oh, kadang-kadang kita tak sempat dah bernafas. Kan? Tapi saya cuba ubah mindset tu kepada saya buat kerja ni, saya tengok misi yang jauh. Satu, untuk Islam. Ya. Kemudian saya ni siapa? Kita sentiasa bina diri kita untuk menyumbang lebih kepada Islam. Contribute, ya, sumbang banyak kepada ummah. Jadi saya ada big why yang jelas. Saya ada misi visi yang jelas kenapa saya berada di Petronas. Kan? Daripada orang yang pergi kerja, balik kerja, dia hanya melihat kepada kerja. Saya tidak melihat kepada kerja. Saya melihat kepada belajar. Hari-hari saya belajar benda baru. Even kalau ada tugasan pun saya tak anggap itu sebagai kerja. Macam mana nak ubah mindset tu kan? Saya anggap itu sebagai satu training, satu latihan untuk meningkatkan lagi kemahiran. Jadi cuba ubah mindset tu. Dan kalau kita boleh ubah mindset tu, insya-Allah kita akan lebih berjaya. Dan bila kita bantu lebih ramai orang, contohnya kita bantu masyarakat kita bantu komuniti kita, ya, orang susah, insya-Allah, ya, kita akan dapat lebih banyak daripada apa yang kita dapat sekarang. Itu tanda-tanda kita bersyukur. Okey, yang kedua, Encik Hanafi, nak cerita sikit lah. Dulu saya pernah ada satu cita-cita lah. Dan ayah saya pun ada cita-cita juga ni kan. Dulu kalau masa kita kecil, kan, ayah tanya, esok besar nak jadi apa? Masa tu mula-mula nak jadi cikgu. Kan? Okey. Lepas tu dah besar sikit, seronok pula tengok jurutera ni kan. Jadi ayah saya pun banyak jugalah bagi, ayah saya pun di USM dulu kan. Sekarang dah pencen. Masa kecil-kecil pun saya dah pergi USM di Tronoh, sekarang ni jadi UTP. Dan alhamdulillah saya pun seronok dapat sumbang balik pada universiti. Ya. Kepada UTP kan, kepada USM kan. Dan kalau kita tengok, sebenarnya dia mesti datang dengan impian dan cita-cita kan. Kita ni sebenarnya 10 tahun lagi, apakah impian kita? Kita nak jadi apa? Kan? Jadi kita menuju kepada situ dan kita boleh kaitkan dengan negara, kita boleh kaitkan dengan umat Islam dan sebagainya, kepakaran-kepakaran yang diperlukan, ya. Dan saya develop lah potensi kan, macam saya sekarang ni di industri minyak dan gas, ya. Jadi saya sambunglah saya punya pengajian, ya, sikit sebanyak dalam bidang nuklear kan. Kalau tengok sekarang ni saya selalu pergi lab di Nuklear Malaysia tu, dekat je dengan UKM kan, belakang tu je kan. Baru ni hari Rabu itu baru pergi, ya. Dan Malaysia sebenarnya ada banyak potensi lah. Yalah, nuklear ni salah satunya kan. Kalau tengok negara sekarang ni, kita banyak pergi kepada benda-benda yang bersifat renewable energy kan. Even Petronas sekarang ni pun membuka department hidrogen, ya, hydrogen department, ya. Jadi kita sekarang ni tengah explore lah kan banyak benda. Dan yalah, kalau ikut mission statement tu 2050, 2030 kita dah zero carbon release kan. So macam mana nak buat tu kan? 30, 20, 50, macam mana nak buat tu? Petronas pun dah commit, ya. Sekarang ni kita duk bakar je minyak ni kan. Bakar minyak kan, patutnya minyak tu kita boleh guna kepada benda-benda yang lebih strategik kan. Itu memerlukan kepada kepakaran lah.
Sebab tu saya kalau even saya seorang jurutera, saya cuba explore benda-benda baru. Even di peringkat negara pun saya menulis juga di berita harian kan, tentang potensi tenaga nuklear ni, sebab saya membaca dan juga mengkaji tentang nuklear ni. Dan subhanallah, bila kita tidak meletakkan limit kepada diri kita, sebenarnya banyak benda kita boleh buat dalam hidup ni, Cik Hanafi. Banyak benda kita boleh buat untuk negara, untuk ummah, untuk orang Islam. Dan kita tak kurang hebatnya dengan orang yang saya sebutkan tadi di barat tadi, walaupun dah ada NASA apa semua tu kan. Walaupun dah ada yalah, kalau di barat ni nuklear ni dah beranak-anak dah dia kan. Macam contoh Perancis kan. Perancis ni 78% dia ekspor lah tenaga dia. Maknanya dia dah berlebih tenaga dia. Kita tak cukup tenaga. Kita nak generate tenaga, dia dah berlebih. Dia boleh buat income lagi dan dia boleh jadi high income country. Itu benda-benda yang kita boleh explore lah. Dari sudut kerjaya ni juga berkaitan dengan kepimpinan, sejauh mana kita meletakkan satu hasrat yang tinggi dan akhirnya kita boleh pergi ke level tu kan, inovasi dan sebagainya di peringkat negara. Dan saya cuba dapatkan kepakaran-kepakaran dan alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki lebih dan saya ada big why yang jelas lah untuk kenapa saya buat benda-benda ni. Okey, ini. Kemudian dari sudut keluarga alhamdulillah Encik Nafi, berkat alhamdulillah berapa tahun dah ni, 16 tahun kahwin. Okey. Baru saja sambut anniversary juga. Kita dikurniakan 7 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Target 12 tu Encik Nafi. satu tim bola. Okay. Dan orang rumah saya memang lulusan Azhar lah, degree. Kemudian dia sambung di UKM juga. UKM ni memang rumah kami lah. Orang rumah saya Dr. Hidayah ni dulu best student MBA. Kemudian dia sambung DBA lah di JSB kan. Jadi memang kami memang hidup memang itulah, maksudnya betul-betul jadikan rumah ni anak-anak ni sebagai warisan lah. Dan bila kita gembirakan, bahagiakan keluarga kita, insya-Allah banyak benda kita akan capai dalam hidup kita. Kan? Sebab tu keluarga ni satu aspek imbangan yang penting. Kadang-kadang itulah, kadang kita macam mana kita nak block masa untuk tengok kerja sekolah anak-anak ni kan. Ni pun satu cerita juga Encik Nafi kan. Kadang-kadang dah sibuk kan. Itu yang kita kena block masa tu. Sebab tu dia berbalik pada pengurusan masa tadi, kehidupan tadi kan. Kalau kita boleh uruskan tu, insya-Allah kita boleh letak masa-masa kita, sebab kita masing-masing ada 24 jam kan. Jadi banyak benda kita boleh capai dengan keluarga, kita boleh bagi masa untuk spend masa dengan mak ayah. Macam saya lah, macam mak ayah ni sebenarnya kita perlu layan macam kita layan raja dan permaisuri. Kan? Kadang-kadang duit gaji masuk tu kan, memang kita bayar bil sini semua kan, bayar hutang lah apa semua, banyak hutang lah je Nafi kan. Tapi benda yang utama, yang antara benda yang saya share lah kan, ialah bagi pada mak ayah dulu, walaupun sikit. Sebab keberkatan daripada gaji kita tu kan, sebenarnya mak ayah yang membesarkan kita, dan akhirnya kita boleh bagi balik tu, bukannya nilai tu, tetapi keberkatan, doa, itu yang sebenarnya akan, Masya Allah. Sebab tu raja dan permaisuri, siapa yang masih ada mak ni nak bulan puasa ni balik buka puasa kan, sekali dengan mak ayah kan, layan mereka, bagi masa benar, sebab mereka adalah peti besi untuk kita masuk syurga kan. Sebab tu macam saya lah dengan anak-anak ni, ialah bila nak cerita pasal anak-anak ni, orang kata
orang tu kalau dia tak boleh nak urus keluarga dia tak akan boleh urus benda-benda yang lain. Kan? Sebab kalau keluarga tak settle, banyak benda lain tak akan settle. Kan? Saya ada kawan-kawan yang bila dia ada masalah keluarga, dia mengganggu juga kerja dia. Sebab dia berkait rapat. Sebab tu kita tak boleh nak tengok okey, budaya cemerlang di tempat kerja apa semua, kita semua cemerlang di tempat kerja kan. Tapi keluarga di rumah habis. Bintang bukang kan. Dia tak akan jadi macam tu. Dia tak akan ada jadi dua alam yang macam tu. Sebab bila kata kepimpinan tu mesti kita di tempat kerja dan kita juga di rumah kan. Dia tak boleh jadi dualisma. Kan? Itulah kita di tempat kerja cemerlang dan itulah juga kita di rumah cemerlang juga. Apatah lagi sekarang ni bekerja dari rumah. Kan? Bekerja dari rumah kadang meeting ni meeting tu anak dekat luar kan. Sekarang ni dah masuk sekolah apa semua lah kan. Okey. Jadi Petronas pun masih lagi bekerja di rumah ni Encik Hanafi. Ya. Dia seminggu kerja di office, seminggu di rumah. Seminggu kerja office di rumah. Yang terbaru ni 12 hari di office dalam masa sebulan. Dia macam flexible hours sikit lah. 12 hari. Lepas tu hari-hari lain tu kat rumah lah. Kan? Tapi kadang-kadang kat rumah ni tak boleh lama-lama juga kat rumah ni kan. Kita pun kadang-kadang kena keluar juga kan. Jadi banyak benda lah kita kena seimbangkan. Macam saya kalau di rumah lah kan. Cerita ni cara saya memudahkan isteri saya juga kan. Walaupun dia suri rumah. Tapi dia tulis, dia pun buat terlibat dalam grant apa semua tu. Dia pun sibuk juga buat paper apa semua, SLR lah apa semua ni kan. So, tapi dia tak terikat lah kan. Cuma nak kata bila di rumah, saya mudahkan orang rumah saya benda-benda yang yelah kadang-kadang bila kita dah sibuk ni, kadang-kadang dua-dua sibuk kan. Kadang-kadang kita nak juga isteri kita ni masak. Okey lah, special-special tu boleh lah. Tapi kita sebagai suami, kadang kita tak perlu nak harapkan sangat. Masak ni mungkin ada special event ke apa kan. Kadang-kadang lauk tu boleh beli, masak nasi je. Simple kan. Contoh kan. Ataupun, contoh lagi, sidai baju. Dulu Encik Hanafi, ni kita cerita benda-benda praktikal . Sebab benda praktikal ni kalau tak dikongsikan, dia takkan dapat benda yang real lah kan. Sidai baju. Dulu masa, yelah sebenarnya saya antara yang suka tolong lah sidai baju ni kan. Tapi kelang kabut lah kita nak pergi kerja pukul 8. Walaupun sekarang ni Petronas dah flexible hours. Boleh masuk pukul 9, boleh masuk pukul 10, balik pukul 6, pukul 7 kan. Sama. Masuk lambat, balik lambat. Sidai baju. Kalau seorang dua, okey lagi Encik Hanafi. Ini bila dah anak 7, kan. Ya Allah, ambil masa lah juga nak sidai baju tu. Sidai pula tak boleh sidai biasa-biasa kan. Takkan nak sidai ni kan, mesti nak kena ni kan angin tiup, terbang pula kan. Saya ubah cara. Sebab tu bila kita nak berubah, kita ubahlah cara. Jadi result dia tak sama kan. Apa saya buat? Bincang punya bincang, kami beli dryer. Pengering. Pengering ni memang makan elektrik sikit. Tapi nak kata masa tu penting, dia menjimatkan masa. Menjimatkan banyak masa. Alhamdulillah sekarang ni isu sidai baju pagi tu selesai lah. Kan? Kalau anak 7 ni dengan banyak-banyak baju ni, selesai. Kan? Lepas habis basuh je masuk dalam ni. Tu satu benda yang kita boleh kongsikan banyak benda lah. Jadi pengurusan keluarga ni satu benda yang penting dan ada masa-masa kita perlu ambil cuti untuk kita pergi spend masa bersama-sama lah. Encik Hanafi orang kata ada orang dia kerja je kan tapi dia tak ada break kan. Pun tak bagus juga Jadi kita perlu ambil blok masa kita, blok masa setahun tu. Ada masa kita pergi cuti. Memang cuti betul. Ya. Memang cuti betul. Macam kami satu keluarga dah kena COVID dah hari tu. Kan. Jadi sekarang ni 2-3 kali kena COVID pun
okeylah dah jadi hari ni kan 1 April kan dah jadi endemik lah kan. Kita pergilah mana-mana kan. Okey. Kemudian yang ketiga, ini penting Cik Nafi, kita ada masa berapa lama lagi? Kita sebenarnya dah lebih masa Ustaz, tapi kita Ya ke? beri masa untuk Ustaz buat kesimpulan lah kot. Berat hati saya, berat hati Ustaz nak suruh stop, tapi kita tengah sedap mendengar ni. Tapi itulah, ada yang dah tegur untuk suruh tangguh dulu. So rasanya Ustaz kita buat kesimpulan lah. Okey, kita buat kesimpulan Dan benda yang paling penting adalah kesihatan. Sebab kalau orang tanya saya, apakah benda yang paling penting? Benda yang paling penting. Benda yang paling penting adalah kesihatan. Sebab kalau kita sakit, satu benda pun kita tak boleh nak buat. Benda-benda lain kita tak boleh nak buat. Sebab tu kesihatan ni penting. Dan saya nak highlight satu benda lah. Orang Malaysia ni kan, kita ni selalunya isu kita adalah kesihatan ni bila kita tak jaga pemakanan kita. Terutamanya melibatkan air bergula. Sebab gula ni akan bagi efek kepada kita, kepada otak kita juga, cara berfikir kita. Makan ni kadang-kadang nasi kita penuh kan. Cuba kita belajar untuk ambil portion yang lebih sedikit. Portion yang lebih sedikit. Lauk banyak tak apa. Dia punya rule of thumb dia 1/3 nasi, 1/3 lauk, 1/3 sayur. Dan insyaAllah dengan bulan Ramadan ni, insyaAllah kita boleh ubah habit kita tu kepada pemakanan yang lebih sihat. Banyakkan ambil air putih dan buat pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan untuk kita akhir ni, eloklah Cik Hanafi kata akhir je, terus saya rumus je. Okay. Benda yang penting lah empat kita kata rumusan dan mesej penting lah yang saya nak sampaikan pada pagi Jumaat yang berbahagia ni. Pertama, ilmu adalah kuasa. Kita mesti menjadi masyarakat yang berilmu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan berada di universiti, jadi sangat banyak peluang untuk meningkatkan kepakaran ilmu tu. Jadikan apa-apa saja harian kita adalah learning culture. Maknanya budaya belajar. Kalau di universiti sebab apa? Lifelong learning kan. Belajar tak habis. Jadi apa yang kita ambil tu kita belajar benda baru lagi, belajar di rumah dan juga di tempat kerja. Banyak benda kita boleh belajar. Dan kita tambah kemahiran kita tambah nilai kita. Dan kita boleh tambah nilai diri kita jadi lebih tinggi. Yang kedua, Cik Hanafi, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti belajar untuk hidup dengan sihat. Kita mesti ada, dia panggil bahasa Inggeris, dia panggil work-life balance kan. Maksudnya, itu adalah rahsia besar untuk kita meningkatkan diri kita kepada diri dan putih. Sebab tu kalau di Petronas, kan, kami ada buat satu program, dia panggil Hari Family Day tu. Family Day tu kita boleh bawa keluarga kita datang ke plant tau. Okay. Supaya keluarga kita boleh menghayati lah. Oh, ini rupanya ayah aku kerja kat sini rupanya kan. Oh, yang bagi minyak 80% tu. Yang duk isi minyak tu. Kan? Yang tonggel banyak-banyak tu datang pada Melaka lah tu. Kan? Kan? Jadi, bila keluarga kita nampak, bila anak kita nampak, isteri kita nampak, itu sebenarnya akan bagi satu ni sebab berkaitan di antara kerja dengan rumah ni sangat dekat. Dan kita dapat tingkatkan kepimpinan kita dalam keluarga, dari segi sosial, kepada masyarakat, dan kita dapat hidup dengan sihat. Yang ketiga, merancang adalah penting. Sebab gagal untuk merancang adalah merancang untuk gagal. Jadi kita mesti, setiap kita untuk jadi orang yang lebih baik, kita mesti merancang 10 tahun ke depan. Kalau Malaysia ada wawasan, kita pun mesti ada wawasan kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kepimpinan adalah terbaik. Kita mesti meningkatkan kepimpinan di semua peringkat. Bukanlah kata dekan saja adalah pemimpin, tapi
orang kata pembantu takbir juga adalah pemimpin. Kalau kita membantu, dia panggil kepimpinan di semua peringkat. Kita semua adalah pemimpin. Balik pada hadis Nabi SAW tadi, dan insyaAllah dengan itu, ya, insyaAllah kita akan lebih berjaya di masa depan, dan insyaAllah kita akan masuk Ramadan dalam beberapa hari lagi. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan untuk kita mentarbiah diri kita, ya. Memang terbaik. Sebab itu Encik Hanafi, last kali kita sambut apa? Kita sambut raya kan? Itulah. Raya tu yang best tu kan? Pakai baju baru apa semua kan? Tapi Baca bila khutbah sambut, Ustaz. ya? Baca khutbah raya. Baca khutbah raya. Raya ni, Encik Hanafi, Aidul Fitri. Aidul Fitri ni apa? Kembali kepada fitrah. Jadi kalau sebelah bulan, mungkin dah serabut apa semua. Jadi orang kata Allah Ta'ala sediakan bulan Ramadan ni lah untuk kita kata menyucikan diri, kembali kepada fitrah, kembali kepada landasan yang betul kan. Kita banyak baca Quran, kita banyak baca doa, kita solat banyak, kita makan pun banyak kita makan pun kita jaga kan. Jadi kita puasa, jadi kita bagi kelihatan kepada tubuh kita, puasa perut kita, ya, dan kita lebih sihat sebenarnya bulan puasa. Melainkan orang tu makan tak henti lah kan, dia buka puasa dia makan sampai esok kan, tak sihat lah kan. Tapi secara keseluruhannya kita sihat sebab kita puasa, dan insyaAllah Ramadan yang akan datang didoakan supaya kita lebih sihat, kita lebih maju jaya, kita dapat meningkatkan budaya yang cemerlang dan kita kembali pada fitrah, dan insyaAllah kita dapat bagi semangat yang lebih besar kepada ummah dan juga negara. Okey, itu saja. Terima kasih banyak kepada Encik Hanafi, terima kasih kepada Datuk, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar pada pagi ni. Saya berkongsikan apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu daripada saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kena panggil lagi Ustaz. Masa tak cukup lah. Okeylah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada penceramah kita Ustaz IRTS Haji Muhammad Husaini bin Haji Muhammad Naim dengan sesi perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat ini. Seterusnya, jika kita ada sikit masa ni, kita mohon hadirin untuk mengajukan mungkin satu atau dua soalan. Sebab kita tengok dekat mesej ni tak ada soalan, kita mungkin boleh minta hadirin untuk ajukan soalan secara lisan lah, secara terus untuk kita kongsikan bersama. Sekian, silakan hadirin kalau ada soalan. Okey, jika tiada soalan, maka berakhirlah sudah sesi tazkirah FKIB ke-44 hari ini. Sebagai tanda kenang-kenangan, saya mempersilakan semua hadirin untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar secara maya. Silakan urus setia teknikal. Okey, dalam kiraan 3, 1, 2, 3, senyum. Okey, terima kasih urus setia teknikal. Saya sebagai wakil penganjur memohon ribuan maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi tazkirah ini berlangsung. Terima kasih sekali lagi dan salam hormat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita sentiasa istiqamah dengan menggandakan amal ibadah kita dan insya-Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis disudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.